Selepas 5 hari Parlimen tergantung yang menyebabkan ketidaktentuan politik, akhirnya persoalan siapakah gerangan Perdana Menteri ke-10 terjawab hari ini apabila pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dinamakan ke jawatan itu. Pemilihan Anwar menoktahkan teka-teki 33 juta rakyat Malaysia, khususnya lebih 17 juta pengundi yang pada 19 November keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing pada pilihan raya umum ke-15. Dan kini harapan seluruh rakyat Malaysia terletak pada bahu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, bersama kita di studio Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif ME Research Datuk Dr. Rais Husin Muhammad Arif dengan fokus tajuk Perdana Menteri ke-10, Misi Memulihkan Malaysia. Baik Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah baik. Easy ya. Baik, sebelum tu Datuk, saya ingin mengambil kesempatan di sini bagi seluruh warga kerja Bulletin Bernama dan juga Bernama ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada hari yang bersejarah ini. Alhamdulillah semua teka-teki dah terjawab ya Datuk ya. Yeah. Baik. Soalan pertama Datuk, bagaimana doktor melihat keputusan yang diambil oleh Yang di-Pertuan Agong dalam pelantikan PM? Adakah ia langkah paling demokratik dalam memuktamadkan kemelut pelantikan Perdana Menteri? Parlimen tergantung ni adalah bukan fenomena yang baru. Di Malaysia mungkin di tahap federal, tapi di tahap State Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri pernah jadi Dewan Undangan Negeri yang tergantung. Jadi masa itu Tuanku Sultan membuat beberapa proses dan prosedur untuk menentusahkan siapa yang mempunyai majoriti untuk diberi untuk menubuhkan kerajaan negeri. Kita ingat lagi pada tahun 2009 Tuanku Sultan Perak pada masa itu memanggil ke semua ahli Dewan Undangan Negeri dan selepas ditandatangani dan juga diwawancara dan menentusahkan bahawa mereka ni menyokong calon Menteri Besar ini, maka selepas itulah dibenarkan beliau menubuhkan kerajaan negeri dan Menteri Besar itu menjadi Menteri Besar. So dalam erti kata ni dia melalui proses ataupun kita ada presiden. Westminster yang kita follow daripada UK ini, bila selepas election ni, selepas pilihan raya, sesebuah koalisi ataupun coalition yang mendapat, gabungan yang mendapat kerusi terbanyak perlulah dipanggil untuk mencuba menubuhkan kerajaan. So this is something that is a convention ya. Tapi convention ni bukan constitutional kata orang, tapi this is how it is been done. So dah bagi tahu begitu, Tuanku Sultan mengambil masa supaya menggunakan budi bicara dan bijaksana Tuanku Sultan supaya dia kenal pasti dan tentu sahkan bahawa ada nombor yang disebut-sebut. Sebab semua yang mengatakan saya ada nombor, dia ada nombor, kami ada nombor. Jadi untuk membuat satu proses yang telus, maka Tuanku Sultan mengambil masa, sedikit masa untuk menentusahkan bahawa mereka-mereka inilah yang mempunyai nombor dan mereka inilah akan dipanggil menjadi satu gabungan. Gabungan in this case unity government ataupun perpaduan, kerajaan perpaduan. So perkara ini biasa berlaku di Kanada, di New Zealand, di semua negara-negara Scandinavian, melambangkan is a political maturity. So tak perlulah kita orang kata terlalu terkejut dengan keadaan parlimen tergantung. Sekarang ni, so maksudnya kita tak perlu terkejut ke rasa macam ini ada sesuatu yang luar biasa, kenapa tidak ya. Okey, baik. Pihak Perikatan Nasional dilihat masih kecewa dengan keputusan ini dan mereka juga mahukan Datuk Seri Anwar mengemukakan jumlah sokongan yang dimiliki bagi mengabsahkan jumlah yang diperoleh bagi memegang jawatan PM. Jadi adakah satu tindakan kurang wajar dari Perikatan Nasional, Doktor? Beginilah, pilihan raya dah habis. Kempen dah habis. Ya, betul. Kita dah tentu sahkan siapa yang mempunyai sokongan. Kalau kita lihat pada pihak Pakatan Harapan,
kerajaan perpaduan sekarang. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu mengatakan ini adalah kerajaan perpaduan, bukan kerajaan Pakatan Harapan. Dalam tu kita ada 82 Pakatan Harapan, Warisan 3, 30 Barisan Nasional, dan GPS telah mengatakan sesiapa yang telah dilantik oleh Tuanku Sultan yang di Pertuan Agong, mereka akan menyokong. Jadi campur dengan Sarawak, GRS pun telah mengatakan sesuatu yang sama. Jadi kalau kita nak memastikan nombor ini ialah dalam convention UK Westminster ni, you can show the vote of confidence dekat parlimen. Dan setahu saya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah seorang demokrat yang cukup berpaksikan kepada prinsip-prinsip demokrasi. Saya rasa dan saya tahu bahawa ini adalah bukan perkara yang mustahil untuk Datuk Seri Anwar untuk mengabsahkan dirinya sebagai Perdana Menteri melalui vote dalam confidence vote. And this is a Democrat. He is a true Democrat. Betul. So, tapi saya mintalah Perikatan Nasional ni untuk sama-sama kita maju ke hadapan. Pilihan raya dah habis. Kempen dah habis. Perdana Menteri pun dah ada. Dah ada dah. Sekarang ni rakyat memerlukan perkara yang banyak diselesaikan. Kita ada ekonomi yang akan melanda, ekonomi yang meleset, dan juga 1/3 of the global economy tahun depan 2023 akan go through deep recession. Kita perlu hadapi masalah yang lebih besar. Alangkah baiknya kalau kita accept apa yang telah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui proses telah pun tentu sahkan, dan fokus kepada rakyat dan menyelamatkan negara. Move on. Okey. Baik, jadi perlukah Datuk Seri Anwar membuktikan sokongan 112 ahli parlimen di Parlimen Kelab ataupun boleh meneruskan kepimpinannya tanpa diganggu oleh mana-mana pihak kepentingan dan iaitu pada masa-masa akan datang, Doktor? Kalau saya boleh merayu kepada semua ahli-ahli politik lah. Cukup-cukuplah berpolitik. Sekarang ni rakyat tengah susah, negara tengah susah. Alangkah baik kita fokus kepada rakyat dan negara, satu. Keduanya, kalau nak buktikan nombor itu, saya baru sebut nombor-nombor yang telah pun diwar-warkan secara publik, secara umum. Tuanku Yang di-Pertuan Agong menggunakan bijaksana baginda dan untuk menentu sahkan siapa yang mempunyai nombor ataupun majoriti. Dan dalam perlembagaan kita, di fikiran Tuanku Yang di-Pertuan Agong, sesiapa yang dia percaya mempunyai majoriti. Selesai. Kan? Kalau mahu lagi nak selesaikan, parlimen ada, kemungkinan besar bajet 2023 akan dipersembahkan kembali. Bajet yang dulu tu saya pun tak tahu macam mana bajet itu dipersembahkan. So bajet 2023 akan dipersembahkan dengan memberi fokus kepada rakyat, kepada negara, dan bukan jenis begitu saja bajet, kan. So saya rasa dalam pembentangan bajet ada sokongan untuk kelulusan bajet. Itu pun boleh be seen as a vote of confidence. So saya rasa tak usahlah kita masih lagi dalam masa kempen. Kempen dah habis dah. Tolonglah, saya minta, saya rayu kepada semua ahli politik supaya berhenti berpolitik dan mula berkhidmat. Kamu semua ni adalah yang berkhidmat. Kalau nak jadi yang berhormat, berkhidmat dulu. Faham. Baik, kerajaan baharu ini bukan kerajaan PH, kerajaan UMNO ataupun kerajaan DAP. Yang di-Pertuan Agong menitahkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar ini perlu berlandaskan kepada kerajaan perpaduan. Jadi Doktor boleh mengulas perkara ini dengan lebih jelas lagi, Doktor? Dalam soalan very clear bahawa ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan Barisan Nasional. Ini adalah kerajaan perpaduan. A unity government di mana semua komponen-komponen Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan Warisan, dan semua komponen-komponen ini akan bersama berserta membuat keputusan bersama, persetujuan bersama dan mengurus tadbir negara bersama. Ini akan meyakinkan bukan sahaja ketenteraman di Malaysia,
Lebih-lebih lagi kalau kita nampak kepada angka-angka yang kita nampak hari ini. Hari ini. Iaitu stock market, bursa saham Melonjak. dan juga ringgit Malaysia menjadi baik. So, ini adalah satu permulaan. So, kerajaan perpaduan ini adalah membuat keputusan secara balance and check dan juga dan juga more importantly bersama. Dan on top of that kita ada pembangkang. So, saya berharap Perikatan Nasional yang juga mempunyai banyak kerusi tapi tak cukup, tak lebih daripada apa yang ada pada kerajaan perpaduan yang dipelopori oleh Pakatan Harapan ni, supaya menjadi pembangkang yang bagus, provide the check and balance supaya kita tidak ada lagi projek-projek, program-program yang diluluskan begitu sahaja. Dan I think it is good if they can play a effective role sebagai pembangkang. Bukan salah, pembangkang ni pun dalam demokrasi adalah satu institusi yang begitu penting. Sebab mereka ni juga akan menyuarakan suara rakyat. Jadi hanya dia punya role sekarang berbeza. Dulu kerajaan, sekarang pembangkang. Itu saja. Dua-dua pihak ni pun untuk untuk membentuk ke arah yang lebih baik kepada semua rakyat di negara kita. Ya, fokus kepada rakyat, fokus kepada negara. Kepada negara. Bukan fokus kepada apa yang aku dapat, bukan fokus kepada ahli-ahli politik. Ya, betul. Tidak. Fokus kepada rakyat for once. Baik, doktor. Nampaknya kita masih ada lagi beberapa soalan yang nak kami tujukan kepada doktor untuk kita kongsikan bersama dengan penonton Blutin Bernama. Tapi kita berhenti rehat seketika ya doktor, dan kita kembali selepas ini. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Baik, bertemu kembali dan kita masih lagi bersama dengan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Emir Research Datuk Dr. Rais Husin Muhammad Arif dengan fokus tajuk Perdana Menteri ke-10 Misi Memulihkan Malaysia. Baik, Doktor, kita nak teruskan dengan soalan, apakah cabaran-cabaran menanti buat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar dalam misi memulihkan Malaysia? Dia ada jangka masa pendek, jangka masa middle dan jangka masa panjang. Dalam jangka masa pendek ini, kita tahu bahawa kita baru keluar daripada pandemik dalam keadaan endemik. Masih lagi ada beribu yang sakit COVID hari-hari. Dan ekonomi kita begitu meleset dan this is a problem. Kalau kita tengok kepada kadar pengangguran, 612,000 tidak bekerja. Kalau kita tengok kepada kadar underemployment, maknanya ada degree ekonomi tapi basuh kereta, adalah 1.2 juta. That's 1.812 million. Makanan kita import setiap tahun, net dia 65 bilion ringgit. Even chili pun kita import, 70%. So dia banyak masalah-masalah. Saya kalau nak rumuskan tu, dia ada 5 yang perlu Datuk Seri Anwar tengok, lihat dan selesaikan dan cari penyelesaian untuk masalah ini. Nombor 1, kos sara hidup. This is very important. Inflation naik, pekerjaan tak banyak, dan ingat gaji tak naik-naik tapi harga barang naik. This ringgit jatuh. Bila ringgit jatuh, barangan import kita akan mahal. Sebab itu barangan makanan tu mahal. So what happens is that this is severely impacting disposable income. Maknanya kewangan yang mereka ada untuk belanja tu kurang. So this is a problem. Kalau ada keluarga 5-6 orang, it's just a poverty. Kemiskinan bandar, kemiskinan luar bandar. So cost of living itu perlu dijaga, perlu diteliti. Keduanya healthcare ataupun kesihatan. Ketiganya pendidikan. Pendidikan kita perlu reformasi yang begitu mendalam. Kita tidak boleh
biarkan pendidikan kita dalam sekarang ni. Keempatnya yang important tu yang saya sebut tadi, employment ataupun pekerjaan. Kita ada pekerjaan tapi underemployment. You ada economics degree, ada business administration and accountant, tapi you bawa kereta untuk macam Grab ke macam tu. We have to give employment dengan proper wage, income yang bermaruah, gaji yang bermaruah, kan. Dan kelima tu housing. So housing maknanya perumahan. Jangan mampu tengok saja, kita kena ada mampu milik. So kelima-lima ni adalah fokus dalam masa dekat dan perlu ditangani secepat mungkin. Keduanya, mid-term to long term ni lebih kepada addressing the institutional reform, reformasi institusi-institusi. Yang ni penting. Di mana-mana, di negara mana-mana, kalau institusi tidak independen, tidak kompeten, tidak efisien, akan membawa kepada permasalahan sekarang. Mana foreign direct investment menjunam, kegiatan ekonomi tak banyak, the GDP although 14% baru dilaporkan, tapi kita tengok GDP itu berlandaskan kepada GDP yang lebih rendah dulu, negatif. Sebab tu dia naik melonjak. So these are the immediate priorities. Kedua, unifying the people. Bersatu teguh, bercerai kita roboh, kan. Jadi selepas pilihan raya ni, masing-masing ada dia punya cerita dan apa semua, kan. Jadi kita kurangkan, kita tenangkan. Jangan ahli-ahli politik pula sekarang cuba mengapi-apikan sesuatu, kan. Kita tenangkan. Kita pilihan raya, kempen dah habis, pilihan raya dah habis, Perdana Menteri dah ada dah. InsyaAllah dalam masa terdekat kabinet ada. Kita fokus kepada maju ke hadapan. Tak payah lagi lah mengapi-apikan TikTok lah, itulah, inilah. Kita negara majmuk, kan. Islam encourage and abhors racism, kan. Kita tidak boleh begitu, kan, beransuskan identiti politik ras dengan agama. Kita move on. Sekarang ni kita lebih kepada making sure semua ni for the many, semua. Melayu, Cina, India, Kadazan, Iba, semua. Kita ni rakyat Malaysia. Betul. Jadi kita tenangkan. Sekarang ni tenangkan, tak payah celebrate lah yang kita menang, kita jadi perdana, tak payah. Yang perlu kita fokus kepada apa yang rakyat perlukan, bukan saja mahu, perlukan, iaitu makanan atas tebel. These are the important things. Ya, betul. Dan kita nak fokus kepada negara untuk keluar dari kemelut ekonomi dan juga untuk menentukan lebih kepada kesejahteraan rakyat di masa depan, betul, kan, Doktor? Dan juga nak menjamin keutuhan agama Islam serta kepentingan Melayu dan juga pribumi, betul ya, Datuk? Doktor, ya? Baik, sebenarnya Datuk Dr. Rais, jadi saya ni tersasul untuk panggil Datuk, Doktor, tapi Doktor dah pesan dekat saya suruh panggil Doktor. Okey, Doktor, kita ke soalan yang seterusnya. Hajat Datuk Seri Anwar akhirnya tercapai hasil dukungan UMNO, Barisan Nasional, parti yang di mana Datuk Seri Anwar dipecat, dipenjara kemudian. Jadi bagaimana Doktor melihat situasi ini? Ini apa yang kita selalu sebut ni. Manusia merancang, Tuhan menentukannya, kan. Dia melalui proses 25 tahun ni, sejak 98 sampai sekarang. Lama sungguh. Macam-macam, kan. Jadi saya rasa alhamdulillah Datuk Seri Anwar melalui segala proses, segala kemelut, segala halangan, dan halangan ni hanyalah merupakan satu cabaran, bukan halangan terus. Jadi saya rasa dalam keadaan sekarang ni beliau akan dapat membawa negara kita ke tahap yang lebih baik dengan tim beliau. Dia bukan Datuk Seri Anwar seorang, dia ada tim dia, Unity, kan? Unity government. Lepas tu ada tim-tim yang bekerja dengan dia, yang tidak pernah tinggalkan dia buat sekian lama. Dan mereka ni semua ni akan saya ada dekat rumah pada masa itu. Ya, ada tu. So saya nak bagi tahu, dia ada tim dia
Ini bukan hero worshipping. Ini bukan seorang saja yang akan menyelamatkan negara. Kita kalau fikir begitu, kita silap lagi. Sekarang ni Datuk Seri Anwar ada tim dia. Tim dia ni daripada orang-orang yang kompeten, orang yang berkebolehan, skill, knowledge, abilities, yang tahu macam mana nak mencari penyelesaian ekonomi untuk rakyat, untuk semua. Ya, untuk kebajikan semua rakyat di Malaysia. Jadi Presiden UMNO Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi merupakan antara tokoh utama di sebalik Datuk Seri Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Ada tanggapan kes-kes rasuah melibatkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kemungkinan akan dikukuhkan. Mungkinkah perkara-perkara sebegini akan berlaku kelak, Doktor? Saya bagi saya lah ini merupakan macam spekulatif sedikit. Kalau kita ingat lagi setahun 2 tahun lepas Datuk Seri Anwar ada sebut formidable, strong dan apa tu kan. Dan masa itu disebut bahawa Datuk Seri Anwar sudah pun mempunyai nombor dan akan insya-Allah menjadi Perdana Menteri. Dia ada buat satu announcement pun. Tapi kalau kita ingat, selepas itu Datuk Seri Anwar tidak menjadi Perdana Menteri oleh kerana grup ni yang mengatakan sokongan tidak actually follow up dengan tu. Sebab apa? Mereka meletakkan syarat-syarat, iaitu masa itu Datuk Seri Najib masih belum masuk ke penjara lagi. So meletakkan syarat-syarat supaya free daripada charges dan macam tu kan. Tetapi Datuk Seri Anwar kekal. Dia kata tidak. Kita kekal berprinsip kita tidak akan masuk campur tangan kes-kes mahkamah dan mahkamah perlu. This is very important. Mahkamah ini perlu independen. Dia tidak boleh dirasuk, diolah oleh orang-orang politik. Tak boleh. Kalau kita nak katakan laws for everyone is the same, kita perlu allow judiciary ataupun badan kehakiman tu melaksanakan, melunaskan tanggungjawab mereka secara bebas. Kita tidak boleh langsung mencampuri ni. So saya rasa perkara-perkara ini spekulatif. Saya rasa tidak akan mengetahui Datuk Seri Anwar ni. Saya tidak rasa begitu sebab bagi saya kalau begitu dia mungkin dah jadi Perdana Menteri 2 tahun lepas. Ya, dan insya-Allah kita harapkan semuanya ini adalah hanya spekulasi. Sebab macam doktor bagi tahu tadi, kita nak elakkan segala fitnah, segala huru-hara TikTok, kita nak upload benda-benda yang negatif. Kita nak maju ke hadapan. Dalam ni saya harus salute kepada Ketua Polis Negara yang telah membawa satu pengumuman bahawa polis tidak akan berkompromi dengan orang-orang anasir-anasir yang cuba porak-perandakan negara melalui perkauman, res ataupun konten-konten yang tidak bagus dan berbau perkauman. Saya rasa I think that is very important. Ketua Polis Negara ni telah mengambil langkah preemptif supaya benda ni diberhentikan. Sebab tu saya rasa lagi sekali lah saya nak salute polis tu. Sebab sekarang ni media sosial ni dah terlalu kita boleh nampak macam terlalu bermaharajalela. Sebab sesiapa saja boleh membuat sebarang spekulasi dan ini adalah perkara yang tidak baik yang kita harus hindarkan. Baik, jadi susulan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita boleh nampak pasaran saham tempatan melonjak begitu ketara manakala ringgit pula mempamerkan prestasi positif hari ini. Adakah ia tanda-tanda negara kita akan kembali kepada landasan yang tepat, iaitu keluar dari situasi kelembapan ekonomi? Ini tanda-tanda awalan. Ini merupakan rasa confident ataupun rasa pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan mewujudkan satu suasana ekonomi dan perniagaan yang bagus. So ini adalah awalan. Bagi saya, kita Malaysia perlu membuat polisi-polisi yang konsisten dalam membawa pelaburan daripada dalam dan luar negara. Mengapa polisi-polisi perlu konsisten? Polisi-polisi yang business friendly. Mengapa?
Sebab kalau polisi dia tak konsisten, orang tak mahu datang kat sini berlabur berbilion-bilion ringgit. Mereka takut. Kalau hari ini kerajaan tu cakap begini, esoknya cakap begini. Tak boleh macam tu. Kalau kita ingat lagi cabotage policy, kita hilang berbilion ringgit investment oleh kerana cabotage policy yang ditukar alih melalui dua pentadbiran kerajaan between Pakatan Harapan dan pada masa itu Perikatan Nasional. Jadi kalau kita daripada hari ini, saya yakin tim-tim yang akan bekerja bersama dengan Datuk Seri Anwar ini akan merangka perancangan-perancangan yang begitu menyeluruh, mengambil kira permasalahan ekonomi dalaman dan luaran untuk mengenal pasti apakah touch points yang perlu kita buat. I will just give one example. Kita mengimport 65 bilion ringgit makanan, food. Food security kita is one of the lowest in the world, ya. Kita hanya ada 2% tanah yang digunakan untuk agro makanan. Yang selainnya is one of the lowest juga. Bangladesh pun 22%. Jadi, kalau kita fokus kepada food security, agri-tech, 65 bilion ringgit makanan yang kita import, kita boleh berhentikan, kita boleh produce kat sini. Kita ada 1.2 juta dan 612,000, 1.8 juta yang ada kerja, yang tak ada kerja. Mereka ini boleh dibawa ke sini. Kita guna 4IR. Benda ni tak kotor. Kalau ada 2 ekar tanah untuk cili kulai, for instance, every 3 months you can get 39,000 ringgit. Kalau this is a simple thing, and we have done it. Ada saya ada buat sementara waktu saya ada pengerusi dekat MDEC, kita ada buat Agri-Tech Initiative. Alhamdulillah dekat Ulu Langak ni kita nampak dia punya the fruit. So nampak hasil dia lumayan, hasil naik, dia punya hasil tanaman tu naik, hasil kewangan pun naik, digital divide pun kita address, income semua ada. Jadi kita ambil yang tak ada kerja, yang ada kerja tapi tak cukup kerja. Kita tengok ada captive demand 65 bilion ringgit, kita ada tanah, kita bawa ketiga-tiga ni. Mungkin this is one of the way. It has to be solution driven. Mesti fokus kepada penyelesaian. Tak payah lagi cakap lah filosofi, falsafah, great economy apa semua tu. Dia kena hands on. And banyak kerajaan-kerajaan di Skandinavia, mereka buat begitu. Mereka tidak bercakap banyak ataupun buat kertas kerja itu, blueprint ini. Kita ada dasar ekonomi baru. Tapi kalau kita lihat kepada achievement of dasar ekonomi baru, dia tidak begitu memberangsangkan. Sebab apa? Implementation dia, execution dia. Yang benefitnya the top 5%, 10%. Yang banyak orang Melayu tidak dapat mengecapi apa yang perlu dan patutnya kecapi. So we have to move away from buat blueprint tapi execution tak ada. Ya, sebab itulah kita rakyat Malaysia diseru untuk bersama pemimpin iaitu dari pakatan politik yang mana tekad mengembalikan negara, membina semula keyakinan pelabur, mengukuhkan kedudukan kita punya membaik pulih ekonomi dan juga membina semula penghormatan dunia terhadap negara kita. Betul. Ya, Malaysia alhamdulillah di pesada dunia kita diketahui. Suatu masa ketika dulu kita diketahui sebagai Asian Tiger. Tetapi selepas tu kita diketahui sebagai kleptokrat, unfortunately. Tetapi sekarang ini adalah masa dan kita akan dapat memulihkan semula ekonomi negara. Kita akan dapat membuat apa yang sepatutnya kita buat dan benefit ataupun hasilnya akan diterima oleh kebanyakan. The many, bukan segelintir. Kadang-kadang ni negara, macam kita ambil GDP. GDP tinggi-tinggi, tapi yang dapat benefitnya hanya segelintir. Tapi gaji masih rendah. Harga barang naik. Macam mana ni? So jadi we have to find a holistic solution. Baik. Okey. Jadi tentang pembentukan kabinet, ya, bentuk kabinet yang bagaimana yang bakal akan dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan siapa yang akan dipilih? Pembentukan kabinet ni setahu saya lah dalam kerajaan
campuran ataupun kerajaan unity ni, unity government ni, dia akan mendapatkan persetujuan daripada semua parti ataupun komponen dalam kerajaan campuran ataupun kerajaan perpaduan ini. Saya rasa bagi saya lah, ataupun I'm sure kebanyakan rakyat ni, kita mahu menteri-menteri yang bekerja, menteri-menteri yang bijak, menteri-menteri yang mempunyai integriti yang tinggi, berdedikasi, yang tahu apa yang dia buat. Kita tidak mahu menteri-menteri yang pergi baca ucapan disediakan oleh seseorang tapi tidak faham apa pun ucapan tu. Jadi kita mahu menteri yang kompeten. Kalau kita ada menteri kesihatan, for instance, kita perlu ada menteri yang tahu tentang kesihatan, the health ini. Kalau kita nak menteri ekonomi, kita nak menteri ekonomi yang tahu tentang ekonomi. Kita tidak mahu menteri ekonomi yang pandai baca ucapan, pandai mengatakan itu dan ini, tetapi benefitnya tidak sampai kepada rakyat. So, competency is important, skill, knowledge, abilities is important, tapi yang maha important, maha mustahak adalah integriti. Integriti ini tidak boleh dijual beli. Kita tahu bahawa rasuah adalah satu masalah besar di Malaysia. Kalau kita lihat kepada sedikit perangkaan dalam masa 25 tahun lepas, kalau kita ambil peratusan daripada GDP, according to Auditor General Report, Transparency International dan juga kajian-kajian universiti, dalam 4% to 46%, kita dapat lebih kurang 1.7 trilion ringgit telah hilang melalui rasuah dan leakages. Cukuplah. Kita tidak boleh afford this. Baik, kita soalan yang terakhir untuk malam ini ya, Doktor. Pada itu, dapatkah kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengharungi ketegangan ekonomi yang dijangka dihadapi oleh negara kita pada tahun hadapan? Ini soalan yang very difficult to answer. Sebab apa? Kita tahu 1/3 of the global economy going to be in deep recession next year. Yang ini telah dikeluarkan oleh IMF, World Bank, and Malaysia is included. Kalau perkara ini berlaku, kita perlukan orang-orang yang kompeten, orang-orang yang tahu, yang ahlinya dalam facing this economic situation. Kalau kita tidak dapat menteri-menteri yang kompeten, yang berjiwa besar, yang mahu bekerja dan mempunyai perancangan-perancangan ekonomi, dan kita tak boleh buat bajet macam bajet sambil lewa saja, ataupun kita buat bajet tu kita belanja macam tu saja. Kita nak model Scandinavian, input, output, outcome, impact. Setiap RM1 kita belanja, kita mahu outcome dan impact untuk rakyat. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk menteri, bukan untuk setiausaha politik, bukan untuk setiausaha sulit kanan. So this is very important. So satu paradigm change, kena berubah paradigma ni supaya fokus kita hanyalah untuk how to recover the economy. Boleh Datuk Seri Anwar buat? Saya rasa ada kelebihan-kelebihan beliau. Betul. Beliau tahu dia punya international networking banyak. Dia ada banyak kawan-kawan dekat berbagai-bagai ini. Di seluruh dunia. Diberitahu Turki akan datang tak lama lagi, dalam masa seminggu ni, membawa investment apa semua tu dengan Presiden Erdogan. Dan bukan saja itu, kita ingat lagi tim-tim beliau. Kita mesti ingat Perdana Menteri ini mempunyai tim. So dengan tim-tim kompeten beliau, saya rasa insya-Allah kalau diberikan masa sedikit, jangan pergi minta turunkan harga minyak esok. This is not going to happen. So dia pun tak janji itu. Betul. Kan? So kita tengok kepada tawaran-tawaran Pakatan Harapan, dan juga jangan lupa, sebab dalam kerajaan perpaduan ni ada juga tawaran-tawaran parti-parti yang lain. Jadi perlu satu kesinambungan, satu perbincangan, satu persetujuan, dan ini akan dihidangkan kepada rakyat. Dan semua rakyat Malaysia, saya harap doakan untuk pelancaran dan juga kejayaan
untuk Malaysia, untuk kita. Betul. Ya. Ya. Jadi apa harapan dan cadangan doktor sendiri ya terhadap kerajaan baharu? Saya banyak menulis dalam banyak perkara. Dalam food security saya banyak menulis security pemakanan kan. Kita ada masalah yang besar. Kita security pemakanan kita tak berapa baik. Dalam brain drain kita banyak hilang talent 500,000 talent kita telah hilang yang berumur 25 tahun ke atas dalam masa 15-16 tahun ni. Jadi human capital ataupun modal insan kita banyak hilang. So corruption, rasuah ni is a big problem ya. Dan saya rasa rasuah kini sudah menjadi satu cara hidup. Dulu ada masalah, tapi sekarang satu cara hidup. Jadi kita kena atasi masalah-masalah ni, dan MA Research sebagai badan pemikir bebas akan sentiasa memberi ulasan-ulasan dan cadangan-cadangan yang bernas dari masa ke semasa. Bukan saja sekarang, dari zaman Datuk Seri Najib, lepas tu Tun Mahathir, lepas tu Tan Sri Muhyiddin, Ismail Sabri dan sekarang Datuk Seri Anwar. This is the first day. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak doktor kerana sudi bersama kami di Buletin Bernama dia pada malam ini. Dan kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Datuk Dr. Rais Husin Muhammad Arif yang sudi membincangkan tentang tajuk fokus hari ini Perdana Menteri ke-10 misi memulihkan Malaysia. Doktor betul batuk tadi, tak apa, kejap lagi kita minum air doktor. Okey, baik. Nampaknya sekian saja Buletin Bernama untuk waktu ini. Saya Nurni Samsul Osman dan juga jurubahasa Amy Husin. Salam hormat, Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.